kalimah Allah, Sultan Johor arah Majlis Agama sokong rayuan Kerajaan Persekutuan. Melaka guna khidmat pakar, tingkat kesuburan pokok berusia. Salam hormat dan selamat sejahtera. Berita wilayah 18 Mac 2021 bersama saya Norlela Muhammad Nor dan rakan juru bahasa isyarat Tan Libi. Jadi terus setia bersama kami untuk perkembangan berita seluruh negara. Baiklah saudara, seperti biasa kami bawakan lintas langsung negeri-negeri yang bakal dimulakan dari Sabah bersama Muhammad Dia Sahlan dengan tumpuannya berhubung reaksi kepentingan pengambilan vaksin COVID-19 serta op gelora khas. Selepas itu kita akan ke Bumi Kenyalang bersama Firdaus Arasi Idris dengan antara fokus berhubung inisiatif pemerkasa serta larangan menyebar berita palsu. Dan akhir sekali Rizauddin Ruslan di Kompleks Islam Putrajaya akan membawa perkongsian mengenai kaedah pelupusan helaian Al-Quran yang koyak atau rosak. Semuanya dalam lintas langsung negeri-negeri seketika nanti. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menzahirkan duka cita dengan isu penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam. Menerusi hantaran di laman Facebook, baginda bertitah, selaku Ketua Agama Islam Negeri Johor, baginda menyeru Kerajaan Persekutuan meneruskan rayuan dalam prosiding berkenaan. Baginda juga mengarahkan Majlis Agama Islam Negeri Johor mengambil tindakan yang perlu dan wajar bagi menyokong usaha rayuan ini. Dalam perkembangan lain, Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Ili Najwa Anwar Hussein Sadiq di Pejabat Mados Istana Bukit Pelangi. Baginda turut dipersembahkan hasil siasatan JAIJ berhubung status perkahwinan kontroversi Ili Najwa dengan Kapten Hoki India Manpreet Singh Pawar tahun lalu. Hasil siasatan mendapati Ili Najwa tidak pernah keluar dari Islam dan pendaftaran perkahwinan pasangan itu di Johor Bahru juga kini dalam proses. Pengesahan dibuat selepas JAIJ memanggil Ili Najwa bersama ibunya serta beberapa saksi lain untuk memberi keterangan. Sementara itu, kebenaran penggunaan kalimah Allah oleh agama lain harus diberi perhatian serius. Menurut penulis buku Kalimah Allah yang juga bekas Imam Masjid Negara, Datuk Rashidi Jamil Al-Rashid, ini bagi menjaga akidah generasi muda agar mereka tidak keliru dengan percampuran istilah dalam agama yang berbeza. Jadi kadang-kadang isu ini walaupun nampaknya isu bahasa, isu nak guna kalimah sahaja, tetapi kesan kepada generasi akan datang yang mungkin akan timbul di fikiran mereka, Allah ada dalam agama Islam, ada juga dalam agama Kristian. Cuma Islam Allahnya 5 kali sembahyang. Ada pun dalam Kristian hari Ahad sahaja. Ya, untuk pergi ke gereja. Itu pun memadai buat perkara yang baik, beriman kepada Isa sebagaimana rukun mereka di dalam John 3:16 tu. Akan menimbulkan manusia generasi akan datang beremeh-remeh dengan kalimah Allah tu sendiri kalau tidak dijaga sekarang. Beliau juga berharap agar satu kata sepakat dari kalangan ulama dan agamawan dapat diputuskan agar isu ini tidak berlarutan.
16 Mac lalu, satu resolusi telah dicapai menerusi munakasyah khas bersama mufti dan ulama seluruh Malaysia yang dipengerusikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Resolusi tersebut telah disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja untuk diperkenan sebelum diumumkan kepada masyarakat. Kerajaan Negeri Melaka meminta pihak berkaitan untuk menjalankan kajian struktur semua pokok di negeri itu, terutamanya yang berusia lebih puluhan tahun. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata ia bagi memastikan tahap kesuburan pokok-pokok terbabit. Ujarnya kajian itu juga penting bagi mencari kaedah terbaik dengan kepakaran yang ada untuk meningkatkan semula tahap penjagaan dan kesuburan pokok-pokok terbabit. Jadi bagaimanapun saya minta semua pokok-pokok yang semalam, pokok kita tengok semula, kalau kita boleh meningkatkan tahap kesuburan pokok itu, kita akan terus berusaha. Jadi sudah pasti saya minta pihak perhutanan untuk melihat dengan kepakaran yang ada bagaimana kita boleh memanjangkan usia pokok ni. Adakah dengan memberikan baja ataupun suntikan dan sebagainya. Selain itu melihat mungkin disebabkan faktor termite anak-anak yang telah memakan pokok dah besar, jadi mungkin ada kawasan tersebut mungkin ada termite, makhluk-makhluk perosak yang pokok tu kalau tengok tumbang semalam dalam tu dah banyak dah kosong dalam tu semalam, nampak macam dah kosong, mungkin akibat daripada itulah. So saya kata pokok-pokok ini lihat semula, kalau disebabkan termite we have to put racun perosak ataupun racun anak-anak ini. Beliau berkata demikian pada sidang media mingguan pasca mesyuarat Exco Kerajaan Negeri di Seri Negeri Aikro. Datuk Seri Sulaiman mengulas insiden pokok ikonik jenis batai laut berusia lebih 120 tahun yang ditanam sejak zaman penjajahan British di kawasan bangunan State House atau Bangunan Merah yang tumbang semalam. Kejadian kira-kira pukul 6.30 pagi itu dipercayai berpunca daripada akarnya yang telah reput. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Sulaiman mengarahkan pihak yang terlibat dalam projek penyambungan jeti Pelabuhan Tanjung Beruas di Tanjung Kling berunding dengan nelayan dalam usaha mendapatkan situasi menang-menang untuk semua pihak. Beliau turut menggesa Tanjung Beruas Port Sendirian Berhad untuk menunaikan antara permintaan nelayan terlibat agar dibayar pampasan serta mereka dibenarkan menangkap ikan di kawasan projek pada hari-hari tertentu. Sebab didakwa tempat tu banyak ikan dalam laut memang banyak kan. Besok kita buat lagi besok, mana-mana pun biasalah ini nelayan tangkap ikan kat mana lagi. Jadi apa kerja-kerja penambakan mesti akan menjejaskan. Dia nak meniwa sampan pun sukar, kalau ada sebarang Iman ada batu kat situ pun ia ini akan menyukarkan para nelayan. Dah tentulah nelayan tangkap ikannya, itulah punca mata pencarian diorang sebagai nelayan. Jelasnya projek penyambungan jeti Pelabuhan Tanjung Beruas tersebut membabitkan 6 fasa yang dijangka mengambil tempoh sehingga 7 tahun untuk siap. Baiklah saudara, untuk mendapatkan laporan cuaca semasa langsung dari Jabatan Meteorologi, kita bersama pegawainya Syazwani Yahya. Silakan Wani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang sederhana kencang, iaitu sekitar 10 hingga 30 km sejam. Oleh itu, jabatan kami tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan lap gelora buat masa ini. Namun demikian, keadaan angin adalah agak lemah di sekitar kawasan daratan Semenanjung dan turut terdapat penumpuan angin di negeri Sabah serta di bahagian
bahagian pedalaman negeri Sarawak dan keadaan ini boleh menyebabkan keadaan cuaca yang agak lembap di kawasan berkenaan. Dapat kita perhatikan dengan lebih terperinci pada paparan imej satelit semasa, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan bahagian-bahagian pantai barat Semenanjung iaitu melibatkan negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Negeri Johor. Keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Namun demikian, keadaan cuaca kelihatan agak lembap di sekitar negeri Sabah dan juga negeri Sarawak, di mana hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan kebanyakan bahagian bagi kedua-dua negeri. Dan keadaan cuaca yang agak lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Dan keadaan cuaca di musim peralihan monsun ini boleh menyebabkan banjir kilat serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Oleh itu, ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan sentiasa peka dengan ramalan dan amaran yang dikeluarkan Met Malaysia. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Syazwani Yahya. Assalamualaikum. Kembali dalam berita wilayah. Baiklah, kita ke lintas langsung negeri-negeri. Rakyat perlu memanfaatkan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan serta pengumuman program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa. Itu antara fokus laporan penuh kita bersama Muhammad Dia Sahlan di RTM Kota Kinabalu. Silakan Dia. Ya, Nurlila, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang dijalankan secara berfasa di seluruh negara perlu dimanfaat rakyat dengan segera mendaftarkan diri antaranya melalui aplikasi MySejahtera. Pemberian vaksin ini amat penting ke arah mencapai imuniti berkelompok sekaligus mengekang penularan pandemik berkenaan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan meminta masyarakat agar mengambil vaksin bagi mengurangkan risiko penularan. Baru-baru ini saya sudah disuntik dan saya tidak ada juga apa-apa. Suntikan vaksin ini adalah untuk kebaikan kita, untuk memperkuatkan imuniti kita supaya kita tidak mudah untuk dijangkiti oleh virus ini. Beberapa individu yang ditemui turut positif menyuarakan kepentingan vaksinasi. Jangan percaya kepada kabar-kabar daripada luar yang mengatakan keburukan daripada vaksin tersebut kerana telah diteliti oleh kementerian dan seluruh kerajaan yang menyatakan keberkesanan vaksin tersebut untuk kita semua. Orang awam penting untuk ambil vaksin untuk lindungi diri dan keluarga lah. Pentinglah untuk lindung keluarga kita daripada COVID yang kita tak nampak ni kan. Setakat ini, Sabah telah menerima sejumlah 60,840 dos vaksin jenis Pfizer-BioNTech, manakala 35,537 orang telah mendapat suntikan dos pertama vaksin.
Program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa yang diumumkan Perdana Menteri semalam dilihat mampu menyuntik semangat pemain industri pelancongan di negeri ini. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jafri Arifin menyifatkannya sebagai keprihatinan kerajaan membantu merancangkan semula sektor tersebut yang terkesan teruk akibat pandemik COVID-19. Para pemain industri digesa berusaha mengembangkan aktiviti masing-masing dengan memanfaat pemberian geran bantuan khas secara one-off berjumlah RM3,000 khusus kepada lebih 5,000 agensi pelancongan berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK. Banyak kemudahan yang telah diberikan kepada pemain industri seperti soal-soal pengecualian ataupun ini income tax, dan ini merupakan satu bentuk keprihatinan kerajaan dalam industri pelancongan terkesan. Di bawah pemerkasa, bantuan tunai secara one-off RM600 juga diberikan kepada kira-kira 4,000 tuan rumah atau pengusaha inap desa berdaftar dengan MOTEK. Datuk Jafri menyatakan demikian kepada RTM dalam temu bual di pejabatnya di Kota Kinabalu. Mengulas mengenai kebenaran aktiviti riadah laut beroperasi pada kapasiti 50%, antaranya aktiviti selam scuba, snorkel dan memancing, Datuk Jafri menyifatkan satu berita gembira kepada semua pemain industri pelancongan untuk menjana semula pendapatan berdasarkan prosedur operasi standard SOP ketat ditetapkan. 3 lelaki terlibat aktiviti mengebom ikan berjaya ditahan pasukan polis marin BPM melalui Op Benteng Op Gelora Khas di perairan Taburan, Kota Belud semalam. Menurut kenyataan Pegawai Pemerintah Markas Operasi PPM Kota Kinabalu, ASP Roslan Awang, tangkapan dijalankan selepas melakukan risikan dan hasil maklumat awam. Dalam operasi berkenaan, sebuah bot kayu menggunakan enjin sangkut yang dilihat dalam keadaan mencurigakan berlegar-legar di perairan Taburan bertindak memecut ke arah Pulau Silat sejurus menyedari kehadiran pihak berkuasa. Bagaimanapun, bot berjaya dipintas dan hasil pemeriksaan menemukan beberapa peralatan disyaki digunakan bagi tujuan pengeboman ikan, antaranya botol berisi baja amonium nitrat dan 10 kg ikan disyaki diperoleh hasil pengeboman. Ketiga-tiga suspek berusia 26 hingga 52 tahun dan rampasan dianggarkan bernilai RM32,000 dibawa ke IPD Kota Belud untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Bahan Letupan 1957 dan Seksyen 26-1-C Akta Perikanan 1985. Demi menyantuni 100 buah keluarga di kawasan pedalaman Kota Marudu, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM dengan kerjasama Kelab Land Rover Sabah gigi melalui perjalanan mencabar selama 5 jam dari Pekan ke Kampung Sungai Mangandai. Misi dijalankan dengan kekuatan 30 peserta menaiki 10 kenderaan pacuan 4 roda membawa bantuan seperti bekalan makanan. Pengarah Yadim Sabah Haji Samin Ongki berkata bantuan disalurkan berikutan penduduk kampung mengalami kesukaran mendapatkan bekalan makanan berikutan lokasi jauh dari kawasan pekan dan keadaan jalan yang mencabar. Jadi bagi Yadim, kami akan meneruskan kerjasama seperti ini dengan mana-mana pihak. Lebih lagi Sabah Land Rover Club ini sudah menjadi rakan strategik kami di Sabah. Kami bertekad untuk membawa lebih banyak aktiviti untuk manfaat penduduk-penduduk lebih-lebih lagi di kawasan luar bandar lah. Selain sumbangan makanan, Kelab Land Rover Sabah juga menyumbang 4 panel solar untuk kegunaan sekolah, pusat ibadah dan balai raya di kampung tersebut. Has always been difficult to reach this place because most people require a full four-wheel drive, and we have witnessed today, it's my first time coming here by road and driving, so the road is definitely needs attention by the government. Sementara itu, penduduk teruja dan bersyukur atas keprihatinan pihak yang menyampaikan bantuan. Saya mewakili penduduk kampung mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangan daripada rombongan Yadim. Walaupun begitu jauh tidak dapat dinafikan bahwa jalan raya jauh, tapi rombongan Yadim ini dapat bersama-sama dengan penduduk kampung Sungai Mangandai pada petang ini. Tidak lupa juga kepada Sabah Land Rover Club di atas pemberian solar yang kami nantikan, sebab di Sungai Mangandai ini sudah maklum bahwa kami tidak mempunyai electricity,
Jadi kami hanya menggunakan solar. Yadim dan Kelab Land Rover Sabah juga menyerahkan sumbangan kepada penduduk 6 rumah yang ditimpa kebakaran tahun ini. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah petang ini. Saudara, program imunisasi COVID-19 sedang dijalankan secara berfasa. Pastikan daftar diri melalui platform betul seperti MySejahtera. Lindung diri, lindung semua. Baik, kembali semula bersama Nolela Muhammad Noor di Angkasa Puri. Silakan, Nolela. Baik, Dia Salan, terima kasih. Baiklah, saudara, reaksi pengumuman pemerkasa dan status terkini Puspakom Limbang antara laporan yang diberi tumpuan dari Sarawak. Firdaus Arasi Idris terus langsung bersama anda. Silakan, Firdaus. Terima kasih, Nolela. Assalamualaikum dan salam hormat. Pelaksanaan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi Pemekasa mendapat reaksi positif dalam segenap lapisan masyarakat di Sarawak. Pelan baru itu yang dirangka kerajaan negeri diyakini dapat memberi nafas lega bagi rakyat yang terkesan pandemik COVID-19. Di bawah Pemerkasa, 20 inisiatif strategik yang diberi tumpuan bagi melonjakkan pertumbuhan ekonomi menyokong perniagaan dan meneruskan bantuan bersasar kepada rakyat dan sektor yang masih terkesan amat tepat pada masanya. Harapan mereka pelaksanaan Pemerkasa sampai ke akar umbi. Tetapi yang penting ialah dari segi pelaksanaan ini. Dari segi pelaksanaan ini banyak kita tidak mahu ketirisan dalam pelaksanaan ini dan juga tercicir daripada senarai-senarai yang mana mereka perlu diberi bantuan, terutama sekali mereka yang di luar bandar. Menggesa agar penggajian penjualan awam disemak dengan segera. Last disemak 15 tahun, tetapi kita sebelum ini kita memang ada menerima tentang insentif penggajian, tetapi bukannya semakan menyeluruh. Sementara itu, Menteri Utiliti Datuk Seri Steven Rundi Utom menyifatkan strategi kawalan penularan COVID-19 secara lebih bersasar dengan memberi impak positif kepada ekonomi. Kita juga menumpukan kawasan-kawasan di mana perlu PKP, kawasan-kawasan rentas daerah. Secara tak langsung dia boleh membuka bisnes dan sebagainya, melakukan kerja-kerja yang harian yang kita perlu lakukan. Ini penting kerana ekonomi sekarang sangat terjejas. Tambahnya, dengan peruntukan 20 bilion ringgit dalam Pemerkasa, negara mampu pulih dalam sektor ekonomi dengan kerjasama rakyat sejagat. Pewujudan Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom di Limbang masih dalam proses perancangan. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Haji Hasbi Habibullah, atas sebab yang tidak dapat dielakkan, pembukaan Puspakom Cawangan Limbang itu belum dapat direalisasikan. Memang kita berhasrat begitu sebab saya dah minta tapak untuk JPJ baru di Limbang, di Bandar Baru. Dan kita minta tanah agak luas sikit supaya Puspakom insya-Allah satu hari pun boleh dalam tu juga sekali. Jadi memudahkan semua. Memang kita nak dia orang pindah ke sini. Sebelum ini, permohonan pewujudan Puspakom Cawangan Limbang telah diluluskan Ekoran Kedudukan Limbang yang menyukarkan pemilik kenderaan membuat pemeriksaan. Datuk Haji Hasbi ditemui pemberita selepas simbolik penyerahan bantuan bungkusan makanan kepada keluarga yang menerima arahan kuarantin di kuartus penjara Limbang. Dalam majlis tersebut, sebanyak 36 bungkusan makanan telah diserahkan dalam bentuk keperluan barangan harian dapur. Bantuan ini merupakan inisiatif daripada Pusat Khidmat Parlimen dalam membantu keluarga yang diarah untuk menjalani kuarantin di rumah. Penjawat Awam Persekutuan yang berkhidmat di Sarawak dinasihat agar tidak terlibat dalam menyebar berita palsu berhubung COVID-19 dan pengisytiharan darurat. Setiausaha Persekutuan Sarawak, Datuk Muhammad Syahbuddin Omar berkata, mereka perlu berhati-hati sebelum menyebarkan sebarang kandungan yang diragui kesahihannya dan sentiasa membuat semakan sesuatu berita daripada sumber rasmi atau boleh dipercayai. Jelasnya, penjawat awam yang didapati menyebarkan maklumat palsu boleh diambil tindakan kerana mereka perlu bertanggungjawab atas apa sahaja berita yang disebarkan. Setakat yang saya tahu, alhamdulillah
kita belum ada kes-kes penjawat awam yang didapati menyebarkan maklumat-maklumat palsu atau fake news ni. Alhamdulillah. Dan saya berharaplah semua penjawat awam kita kekalkan itulah supaya tak ada langsung kes-kes penjawat awam di negeri Sarawak menyebarkan maklumat-maklumat tidak sahih atau maklumat-maklumat palsu itu. Datuk Muhammad Shahabuddin menyatakan demikian ketika ditemui RTM di Kuching. Minggu lepas, Kerajaan Persekutuan mewarta Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 2 2021 bagi mengekang berita tidak benar yang mempunyai kaitan dengan COVID-19 dan proklamasi darurat. Terdahulu, Datuk Muhammad Shahabuddin mengadakan kunjungan hormat perpisahan kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud di kediamannya di Demak Jaya. Beliau yang bakal bersara pada 3 April depan telah berkhidmat sebagai Setiausaha Persekutuan di negeri ini sejak 2019. Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFO menggariskan aktiviti menziarah tanah perkuburan bersempena dengan Qing Ming Cik atau Chinese All Souls Day adalah tidak melebihi 8 orang ahli keluarga sahaja. Menurut kemas kini prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan UNIFO, aktiviti ziarah dibenarkan bermula 20 Mac hingga 14 April ini. Waktu ziarah ditetapkan dari pukul 4 pagi hingga 12 tengah hari. UNIFO menambah pergerakan antara zon tidak dibenarkan. Bagi aktiviti menziarah Columbarium atau Memorial Hall pula, UNIFO berkata kehadiran tidak melebihi 2 orang ahli keluarga sahaja. Aktiviti ziarah dibenarkan dari 20 Mac hingga 14 April ini. Waktu ziarah ialah dari pukul 8 pagi hingga 4 petang. Pergerakan antara zon juga tidak dibenarkan. Semalam, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam mesyuaratnya memutuskan upacara Qing Ming Cik adalah dibenarkan bermula 20 Mac hingga 14 April ini. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Nolela di Angkasa Puri. Silakan. Firdaus, terima kasih. Baiklah, kedudukan Mahkamah Syariah perlu diperkasa agar pengadilan dalam setiap sabitan jenayahnya tidak dipertikai. Untuk laporan penuh, terus saja kita ke Kompleks Islam Putrajaya bersama Rizauddin Roslan di sana. Silakan Riza. Terima kasih Leila. Bagi memperkasa kedudukan Mahkamah Syariah, Presiden Persatuan Peguam Muslim Malaysia Datuk Zainurijah Abu Bakar menjelaskan rundingan antara pihak berkuasa tempatan bersama Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri dalam menyelaras peruntukan undang-undang syariah secara kolektif perlu dibuat segera. Setakat ini, kerajaan melalui Jawatan Kuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah pun memulakan perbincangan dalam menambah baik undang-undang syariah sedia ada. Jawatan kuasa inilah yang berbincang dengan negeri-negeri untuk menyelaraskan undang-undang supaya kalau tak 100% sama pun, seragam pun, paling kurang 80% dia seragam. Mungkin ada keperluan negeri tertentu seperti keahlian anggota majlis dan sebagainya, itu ada keperluan untuk perbezaan dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya majoriti undang-undang itu adalah diseragamkan melalui usaha yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Teknikal Undang-Undang Syarak Sivil ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Putrajaya. Jelasnya pindaan terhadap undang-undang syariah adalah wajar bagi menyelesaikan isu pertindihan kuasa antara undang-undang syariah dan sivil di negara ini dengan lebih berkesan. Kehormatan Al-Quran sebagai kitab suci harus dijaga dengan sempurna. Justru apabila helaian Al-Quran koyak atau rosak, ia perlu dilupuskan dengan cara yang dianjurkan syarak. Kini, kesedaran umat Islam untuk melupuskan Al-Quran secara tertib dan mengikut adab yang betul semakin tinggi. Ia terbukti apabila Pusat Pelepusan Al-Quran Darul Kalam di bawah salian Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi sentiasa mendapat permintaan bagi melupuskan Al-Quran rosak dari hari ke hari. Menurut Pengarah Jawi Datuk Ajib Ismail, bagi memudahkan proses pelupusan ini, pihaknya menggunakan mesin relau pelupusan Al-Quran RPAC yang dicipta khusus bagi memudahkan proses meracik Al-Quran menjadi helaian kecil sebelum dibakar. Hari ini saya melihat satu surat daripada sebuah negeri dan kita memberikan kelulusan dengan jumlah sebanyak 500 kilo. Dia memang menghadapi banjir baru-baru ini, tetapi
Oleh kerana jumlah yang di pohon itu terlalu besar, kita risau kita tidak mampu, tetapi kita membantu sedikit. Itu yang pertama, walaupun kita hadkan kepada wilayah, tetapi kita boleh bantu daripada negeri yang lain. Islam menggariskan beberapa adab dalam pelupusan Al-Quran iaitu tulisan ayat-ayat di helaian kertas perlu dihilangkan sama ada dengan cara dibakar atau menggunakan mesin. Selain itu, abu perlu ditanam di tempat yang bebas daripada laluan manusia bagi menghalang ia dari dipijak. Atas sebab itu, selepas dibakar, debunya akan dialirkan ke telaga khas di kawasan tanah perkuburan Raudatul Sakinah Kuala Lumpur. Contohnya kalau buang ke laut, terpaksa bentukkan simpan dulu, bagi keras bongkah tu dan simpan mungkin akan buang kemudian lah kumpul-kumpul dulu. Jadi berbeza di belas tuan, kita selesaikan terus. Satu hari proses permulaan daripada rincih sampai kita tanam, simpan dalam telaga simpanan lah, timbuslah di telaga simpanan kita. Sebelum ini, Darul Kalam hanya dibuka 2 hari seminggu. Namun atas permintaan yang tinggi, ia kini dibuka hampir setiap hari dengan tambahan pekerja seramai 3 orang bagi mengurus proses pelupusan. Bermula dengan sekadar berkongsi rutin harian, membakar wangian berasaskan kayu gaharu atau bahor di rumah menerusi aplikasi TikTok membuka ruang bagi seorang anak muda memulakan perniagaan wangian tradisi masyarakat Arab itu. Husni Mubarak tidak menyangka perkongsiannya sejak sebulan lalu mendapat perhatian warga maya yang secara tidak langsung menjadikannya seorang penjual bahor. Laporan hanya terhad kepada kaedah pembakaran sahaja, malah jenis bauan dari negara Arab ini boleh juga didapati dalam bentuk semburan dan cecair. Dari segi syarak, berwangian menggunakan bahur atau lebih dikenali dalam kalangan masyarakat Melayu sebagai kemenyan dibolehkan asalkan tidak dipengaruhi unsur khurafat. Manusia memang sukakan kebersihan dan manusia sukakan wangi-wangian. Dan wangi-wangian itu jelas seperti mana disebutkan tadi, iaitu satu yang benda yang Nabi SAW sangat suka. Jadi kita boleh katakan sama ada nak mewangikan bilik kita ini mengikut cara tradisional, sama ada melalui bahur ataupun freshener zaman sekarang ni lah. Itu terserah pada masing-masing. Ada yang minat secara tradisional, ada yang minat moden, tapi tidak menjadi halangan apa-apa cara sekalipun. Yang penting capai matlamat dan patuh syariah.
Dalam Islam, hukum berwangi-wangian adalah harus sama ada dipakai pada anggota badan atau sebagai pewangi bagi acara tertentu seperti doa selamat, tahlil dan majlis ilmu. Namun, ia harus selari dengan tuntutan syarak. Fazrin Zahardin, laporan JAKIM untuk RTM. Bahagian itu tadi mengakhiri litas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya untuk minggu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Reza, terima kasih. Baiklah saudara, lintas langsung itu menutup berita wilayah untuk hari ini. Jadi terus berwaspada kerana COVID-19 masih berada dalam komuniti kita. Sentiasa patuh SOP dan amalkan norma baharu. Dapatkan maklumat vaksin dari sumber sahih. Lindung diri, lindung semua. Saya Nurlela Muhammad Nur, salam hormat dan selamat sejahtera.